Okey, kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Yes, Kembali Alhamdulillah. lagi di program Jom Masak dengan Kak Zaidah untuk hari ini. Ya. Dengan menu yang baru lagi. Yes. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harapnya anda semua yang menonton ni sihat-sihat belaka. Yeah. Dan juga kita doakan semua juga sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Doa yang baik-baik insya-Allah. Betul. Jadi juga ialah Kak Zaidah sekarang ni ramai juga keluarga-keluarga yang terimpak yang daripada terlibat, pandemik. Jadi kami di sini doakan moga segala urusan dipermudahkan, moga sembuh ya, insya-Allah. Okey. Best program. Thank you so much, Amir. Thank you so much. Terima kasih banyak. Amria Slina. Thank you sayang. Yes. Alright, thank you so much. Jadi yang dah tune in bersama kita, kongsikan lagi video live kita ni untuk ramai lagi yang boleh tonton bersama kita hari ini. Betul, yang boleh kongsi seperti biasa, love, like, comment dan share banyak-banyak. Okey, supaya video ni tidak hilang. Iya. Kan dapat kongsi dengan lebih ramai family, friends ya. Betul. Walaupun friends yang kita tak kenal tapi kenal di alam maya ya. Betul. Alright. Okey, sikit lagi Kak Zaidah baru kita boleh mulakan. Ramai yang memberi salam dan hai kepada kita ni. Hai. Waalaikumsalam dan assalamualaikum juga ya kepada viewers kita. Dan juga salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton. Alright, ada juga Alhamdulillah lama juga ya kita tak nampak di YouTube yang ada komen. Sebab yang ini bukan sebab selalunya kita faham sebab yang sebelum ni episod yang 350 yang ke bawah Kak Zaidah, semua yang kita upload jadi bukan live. Bukan live tapi kali ni yang anda menonton ni saya tengok ada beberapa orang yang sedang menonton ni sekarang ni memang live. Jadi jika anda ada soalan apa-apa anda ajukan terus untuk menu yang Kak Zaidah kalau sempat kita baca hari ni. Kalau sempat kita baca ya soalannya. Okay. Alright Kak Zaidah, boleh mulakan Jom Masak Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum pada semua viewers. Alright, hari ni kesinambungan daripada semalam ya. Saya dah jumpa resipi lama saya, so keluarlah satu lagi resipi Indonesia juga tapi kuih pedas ya ataupun kuih minum petang ya. Ni namanya kuih lah ya. Okey. Namanya lemper. Lemper ayam. Mungkin Indonesia tahulah ya, mungkin orang Malaysia tak pernah dengar lemper ayam. Singaporean they know ya, sebab saya kalau pergi Singapura saya memang cari lemper ayam ni ya, sebab di Singapura memang orang Singapura pandai makan lemper ayam ya. Okey, bahan-bahan untuk lemper ayam Kak Zaidah guna dekat sini 500 grams beras pulut. Kemudian puan-puan perlu rendam dia ya, rendam paling tak ada pun 1 jam ya. Lebih lama puan-puan rendam, dia akan lebih mengeluarkan dia punya kanji dia ya. So 500 grams beras pulut dicuci bersih kemudian direndam ya. Lepas tu di-toast untuk kita nak masak nanti. Okey. Kemudian untuk pulutnya kita guna juga santan sebanyak 450 grams. Kak Zaidah pakai santan kotak lagi sebab saya susah nak dapat santan fresh. Jadi saya pakai santan kotak, lebih kurang 400 gram santan kotak, saya tambahkan air, jadikan 450 grams ya. Santan, 1 sudu teh garam dan 2 helai daun pandan. Okey, untuk pulutnya. Okey, untuk intinya Kak Zaidah guna 250 grams isi ayam. Isi ayam yang telah direbus ya. Ni perempuan dengar ya, saya tak payah tunjuk lah. Sebab apa, kalau kita nak tunjuk akan makan masa lama ya. Sebab kita punya program is live. Jadi saya kalau boleh saya tak payah tunjuk detail sangat ya. Sebab nanti akan makan masa yang panjang. So isi ayam, dada ataupun mana-mana bahagian ayam isinya, perempuan rebus bersama dengan daun salam dan serai. Titik serai dalam sebatang, 2 batang macam tu. Daun salam dalam 2 helai, letakkan sedikit garam dan direbus hingga isi ayam tu empuk. Kemudian setelah empuk, perlulah siat-siat hingga jadi halus macam ni. Ya. Siat-siat hingga halus macam ni. Ini untuk inti dia. Okey. Kita letakkan sedikit daun salam masa merebus dan serai dan sedikit garam ya, supaya ada bau dan ada rasa lah ya pada ayamnya. Tidaklah hanyir nanti ayamnya ya. Okey. Saya isinya lebih kurang 250. Kalau perempuan nak letak lebih terserah ya. Kemudian untuk isinya kita guna juga 1 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih dan 1 biji buah
keras ya untuk kita kisar nanti. Dan kita guna juga sedikit lada sulah dan 1 sudu teh serbuk ketumbar. Ya, bersama dengan 2 helai daun salam. Dan sedikit santan. Santan saya tak timbang santannya, saya agak-agak nanti saya tunjuk ya. Okey, kita perlu buat pulutnya dulu. Sementara kita nak kukus, kita nak masak pulutnya, kita naikkan kukus dahulu ya. Okey, ni kita nak buat pulutnya. Masukkan pulut ke dalam periuk. Okey. Pulut sebanyak 500 grams. Kita masukkan santan sebanyak 450 grams. Masukkan daun pandan dan 1 sudu teh garam. Ini kita perlu kacau ya, kacau hingga dia pekat. Pastikan pengukus dah naik api Kita dah naikkan kukus ya. Oh, naik api. Naikkan kukus. Dah naik kukus lah. Okey, sementara tu kita akan kacau dulu pulut ni hingga dia pekat. Ataupun kalau nak cepat kita tutupkan dulu. Jadi biar dia kembang dulu. Biar dia mendidih dan baru kita balik-balikkan dia. Right. Okey, Kak Zaidah. Yes. Katanya sedap kuih Jawa. Kuih Jawa ya. Katanya apa tu? Apa tu? Perangat cari tak jumpa. Kat Tanjung Karang Pasar Malam dia baru jumpa. Dia tak orang Malaysia rasa saya tak pandai makan ni ya. Saya tak pernah nampak lemper ni. Lemper ya. Saya tak pernah nampak di sini. Tapi nanti dah tengok cara-cara buat ni, bolehlah perempuan cuba. Sedap ya. Okey, Kak Zara kecilkan dulu sebab ni dah mendidih ya. So, kita kacau. Ini adalah salah satu cara yang senang nak masak, nak buat dia. Ada tu dikukus pulutnya dulu, dimasak santannya macam kita buat pulut kuning gitu ya, masak santannya ataupun kita buat nasi dagang ya. Masak santannya, kemudian baru kita arung dia dan kita kukus balik. Ada juga. Tapi Kak Zara punya cara ni paling senang lah. Kita masak sampai pekat, kemudian kita kukus. Lebih senang. Okey. Ini saya belajar di Jakarta ya. Ada juga nanti yang akan komen kata bukan original apa ya, tapi ini saya belajar di Jakarta. Mungkin ada yang tak percaya. Saya belajar, guru saya di Jakarta ialah Pak Hadi Tuwendi. Mungkin ada yang kenal ya, Pak Hadi Tuwendi dari Holland Bakery. Kalau dia panggil Holland, kalau kita kat sini Holland. Ya, Holland Bakery, Gajah Mada, Jakarta ya. Okey, saya memang berguru dengan Pak Hadi ya. Okay. Tapi ni dah lama resepi lama sangat ni ya. Banyak dah diubah suai. Ni Kak Zara pun dah ubah suai sikit dengan cara ringkas sebab kita buat live ni. Saya tak boleh tunjuk yang kita kena kukus 20 minit, keluarkan, kena arung balik dengan santan. Dia akan makan masa terlalu lama ya. Kita buat cara macam ni dia lebih cepat lah ya. Alright. Saya sendiri tak pernah dengar lemper ni sebenarnya. Lemper. Kalau di Singapura banyak ya, lemper banyak jual di Singapura. Saya tahu orang Singapura mesti tahu lemper. Oh, mengandung. Alah siap. Siapa yang mesti mengidam. Mencari, dia kata bila masa ngandung cari tak jumpa. Lemper tak jumpa ni. Kat sini memang tak ada. Di Malaysia saya pun tak pernah nampak lah ya. Jadi sekarang ni Kak Zaidah dah kongsikan resepi ni, tiap-tiap hari boleh nampak. Boleh buat tiap-tiap hari dah nampak kat rumah. Okay. Alright, kuih tradisional orang Jawa ni. Tradisional Jawa. Cuma dia ada banyak cara pembungkusan dia. Dah inovatif lah sekarang, macam-macam ya. Kalau Jawa, kalau yang kampung tu dia hanya gulung bulat aja ya. Tapi nanti kita buat yang cantik sikit.
Ada design sikit Kira lah. hari ni fancy sikit lah. Fancy sikit dia. Tapi kita sabar dulu. Nanti kita tunjukkan macam mana. Okey. Dah nak kering dah kita punya pulut. Kita biarkan sebentar. Okay, pulut yang Kak Zaidah gunakan pulut apa hari ni? Kak Zaidah pakai pulut Faiza. Ya, pulut dari brand Faiza. Ada beza ya? Ada beza ke Kak Zaidah? Pulut biasa dan pulut apa lagi satu tu yang pulut susu. Pulut susu. Pulut susu. Pulut susu ni dia kembang, dia lemak. Ya. Tapi nak dapat kadang susah kat Malaysia, dekat KL ni semualah ya. Bahagian-bahagian utara, sempadan Siam mungkin boleh dapatlah. Okey, dah kering, kita akan pindahkan ke kukus. Okey, dah kering ya. Tapi belum masak lagi Bel. Dia hanya kering saja. Okey. Okey, nampak tak ni kukus Kak Zaidah? Kukus Kak Zaidah ialah dari kuali buffalo. Jadi kita mengukus hari ni dari kuali buffalo ya. Nampak? Kak Zaidah guna mak kau? baik-baik Kak Zaidah. Dari kuali buffalo ya. Sebab kualinya boleh jadi kukus. Sebab dia datang dengan penapis ni untuk dibuat kukus. Kukus yang kecil-kecil boleh lah ya. So, okey, kita akan tuang terus pada pengukus ni. Okey. Senang kalau perempuan beli kuali ni, dah tak payah susah-susah lah nak cek kukus. Okey, kita lubang-lubangkan supaya steamnya keluar. Fancy ya. Kuali ni. Kan. Okey, untuk nak dapatkan kuali ni boleh ya. Okey, sementara tu kita tutup dulu Kak Zaidah. Kena kukus mesti tutup lah. Okay, berapa lama tu kita nak kukus? Kena buka gini ya supaya wap dia keluar. Kalau wap dia tak keluar, nanti dia turn to water, dia akan menitik pada pulutnya. Jadi dia ada dua. Satu kalau you tak nak wap dia keluar, you tutup. Kita nak kukus pulut supaya pulut tu cepat masak, kita buka supaya wap dia keluar. Jadi dia tidak bertakung air di dalam. Alright, sementara tu Bel, kita boleh buat intinya pula. Ini kita kukus lebih kurang 15-20 minit. Ataupun kita tengok nantilah sehingga pulutnya cantik masak lah. Alright. Okey, kita nak buat intinya pula. Okey, kita perlu kisar dulu intinya. Bawang tadi, bawang besar sebanyak 1 biji, 2 ulas bawang putih dan 1 biji buah keras ataupun kemiri ya. Okey. Kita letakkan sedikit air. Kalau nak tumbuk pun boleh ni ya. Kalau tak kisar tumbuk pakai lesung batu pun boleh. Kak Zara guna kuali yang sama sebab kuali ni dia non-stick. Jadi dia bila kita tuang tadi pulutnya dia bersih ya. Tengok tu. Dia bersih. So kita guna kuali yang sama sebab dia tak ada langsung kotornya. Kemudian kita letak sedikit minyak untuk kita nak tumis. Okey. Okey. Kita panaskan minyak di kuali. Okey, kemudian nanti dah panas kita tumiskan bawang yang kita dah kisar ni tadi ya.
Alright, ada komen di YouTube katanya intinya serunding ayam kan. Mak saya jual pulut panggang macam ni kalau ada permintaan. Kalau jualan biasa serunding dia tak letak ayam. Ya. Dia memang serunding, tapi ada juga yang jenis kalau macam kita di Malaysia kita tak makan cara macam ni, kita boleh guna serunding kita. Ya, serunding yang biasa dijual di Kelantan, serunding ikan atau serunding ayam ataupun serunding daging. Ni kita buat sendiri. Tapi tidaklah kering macam serunding tu. Kalau macam serunding tu dia kering sangat ya. Okey, kita tumis hingga dia kering sikit. Masukkan serbuk ketumbar dan daun salam. Daun salam Kak Zara kering ya. Kita masukkan dalam peti sejuk supaya dia tahan lama. Sedapnya bau. Masuk je daun salam. Masuk daun salam dengan ketumbar. Dia naik dia bangkit bau. Okey, kemudian kita akan masukkan isi ayam ni. Okey, hang in there ya rakan-rakan di YouTube. Wow, so jadi macam inilah serunding dia basah sikit Kita masukkan garam. Masukkan juga lada hitam ataupun lada serbuk pun boleh. Apa ni? Saya pakai lada hitam agak kasar sikit. Dan sedikit santan. Sedikit aja, lebih kurang dalam 3-4 sudu santan ya. Okay, kita masak hingga dia kering. Tu bau dia sedap ya. Sedap. Walaupun dia nampak macam putih je macam ni, baunya sedap ni. So tadi isi ayam tadi kita rebuskan dulu ke macam mana Kak Zaidah? Isi ayamnya kalau nak sedap lah ya, kita rebus bersama dengan daun salam dan ketukkan serai satu. Letakkan sedikit garam. Kita rebuslah sehingga isinya empuk, kemudian kita siap-siapkan isinya tu. Okey. Ada setengah-setengah letak gula terpulang. Kak Zaidah kurang sikit dia kalau dia rasa manis. So terpulang. Kalau perempuan nak letakkan gula sedikit juga boleh. Nak letak stok ayam cube Knorr tu pun boleh. Tak ada masalah. Dia banyak cara buat intinya ni. Ada yang letak serunding, ada yang letak keresek ya, terpulang. Kak Zaidah suka dia plain macam gini. Tapi mesti nak ada rasa lada sulah supaya dapat hilangkan bau bau ayam ya. Okay. Kita masak hingga kering ya. Okey, masak hingga dia kering. Tujuan kita letak santan ialah tu bagi dia rasa lemak sebab dia tak ada kelapa dalam isi ni ya. So kita kena letak sedikit santan supaya dia rasa lemak lah. Okay, sementara kita tunggu masak, saya bacakan boleh? komen boleh? Baca bell. Alright, KE tak kata Kak Zaidah di Singapura ada kedai yang menjual lemper ni yang agak popular, nama kedai tu Ratu Lemper. Yes. Singapura ada ya. Saya kalau pergi Singapura, saya ada kesempatan memang saya cari lemper ni. Ada yang tanya maksud lemper tu apa? Kita tak pasti maksudnya lemper tu apa. Saya belajar dulu saya lupa pula nak tanya lemper tu apa. Okey. Mungkin ada yang kat sini yang menonton sama kita mungkin boleh kongsikan apa maksud lemper tu. Untuk bahasa Malaysia di sini. Mungkin digulung ke perkataan dia. Indonesia kuih-kuih dia cantik-cantik ya. Dia very creative. Dia orang very very creative. Kuih dia cantik-cantik sangat. Dan of course sedap ya. Kalau pergi ke Indonesia, mana-mana daerah dia, mana-mana negeri di Indonesia, kuih dia banyak ya, you tak termakan. Macam-macam ya. They are very creative. Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Anak saya puji saya masak nasi ayam resepi Kak Zaidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting family suka ya. Itu yang paling penting. Itu Hassan Atan. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Banyak resepi Kak Zaidah saya dah cuba sedap-sedap. Terima kasih, terutama lauk panggang kuali. Panggang kuali tu memang sedap. Okey Bel. Dah kering ni Kak Zaidah akan tutupkan api dia. Okey, sampai kita nak tunggu pulut kita lah. Dah bangkit betul aroma dia bila kering. Ya. Tak payah kering sangat lah. Dia janji dia dah tak nampak apa santannya tu. Ya. Kita tak buatlah macam serunding kering tu ya. Tu kering betul. Okey.
So kita biarkan, sementara tu kita akan tengok kita punya pulut. Ni kata orang Malaysia panggil pulut panggang lah. Pulut panggang dipanggang. Okay, so jadi kita nak cari apa maksud lemper tu. Maksud lemper. Sebab rupanya lebih kurang, kan? Kita rupa lebih kurang macam apa ni untuk panggang kuali pula. Minta maaf. Apa? Pulut panggang. Pulut panggang. Tapi pulut panggang dipanggang ya. Yang ini tidak dipanggang. Oh. Ada juga panggang. Okay, so Kak Zaida akan buka sekejap. There you go. Senang betul kuali buffalo ni Kak Zaida. Ya, dia boleh jadi kuali, dia boleh jadi kukus. 2 in 1. Okay, kita akan balik-balikkan sekejap. Kak tu Bel. Wow. Kak Zaida dah berpeluh-peluh ni. Okay. Yelah, bila kita mengukus, macam ni lah. Yes. So, kita kukus sampai dia masak betul ya pulutnya. Okey, kita balik-balik aja dulu. So kita akan kukus sekejap lagi. Alright. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, Kak Zaida ada jual ke periuk buffalo ni? Ada ya. Okey, seperti yang saya mentionkan semalam, jika Kak Zaida menggunakan periuk buffalo, ada special price. Dan anda nak dapat special price ni, anda perlu WhatsApp terus tim admin buffalo Kak Zaida di talian 011 2162 6157 sekarang. Waktu live ya untuk nak dapatkan harga promosi. Okey, harga promosinya daripada harga harga dia turun banyak ya. Okey. So now kita nak angkat intinya ni Bel. Ya. Kita angkatlah inti dia. So daun salam ni kita tak gunalah. Ni daun salam ni hitam pasal Kak Zaida simpan di dalam freezer ya. Okey. Yang ni kena keluarkan dulu sebentar ya, nak bacakan harga. Harga duduk jauh. Okay, kita angkat dulu ayam ni. Okey. Sedap ya, bau ayam bersama dengan santan, daun salam dan sedikit bau ketumbar dan bau lada hitam ni. Wow. Sedapnya bau dia. Itulah kan. Kita pula masak dengan daun salam, dengan serai tadi ayamnya. So bau hanyir ayam tu hilang ya Ben. Okey. Alright, so kembali kepada periuk ni. Okey, untuk nak tahukan harga dia, boleh Kak Zaida saya baca kan? Boleh. Alright. Okey, untuk kuali yang Kak Zaida gunakan adalah 40 cm yarding round bottom work. Okey, harga sebenarnya adalah RM948 dan jika anda nak harga promosi WhatsApp sekarang ya dengan harga RM798 sahaja. Alright, anda jimat sebanyak 150 ya. 150 penjimatan. Banyak tu. Yelah, kalau yang betul-betul berhajat nak beli, grab now ya, sebab banyak kita bagi diskaun untuk live kita ya. Alright. Jadi WhatsApp sekarang di talian 011 2162 6157 untuk nak dapatkan harga promosi anda jimat RM150. Okey Kak Zaida, seterusnya kita kena tunggu pulut dulu sekejap ni pulut dah nak siap dah rasanya ni. Alright, so inilah ayamnya tadi yang Kak Zaida dah masakkan. Okey, bagi dia kering. Sebab kata Kak Zaida bukanlah kering macam serunding kita kalau yang serunding betul-betul kering Bel ya, dia berderai ya, tapi ni kira kering jugalah ya. Jadi kita untuk acuan dia Kak Zaida guna sekarang, hari ni Kak Zaida guna ialah 7 kali 9. 7 inci kali 9 inci ya. 9 inci, 7 inci. Kalau perempuan tak ada 7 kali 9, perempuan boleh pakai 8 kali 8 inci.
untuk acuan dia. Kemudian alaskan dengan daun pisang dan letakkan minyak di bahagian tepi semua sekali. Ya, supaya senang untuk kita tanggal nanti. Sebab pulut dia kalau ada minyak dia akan longkah ya. Dia tak lekat lah kalau ada minyak. Okay, I think dah boleh lah pulut ni. Boleh dah? Dah boleh ya. So Kak Zah dah bukakan tudungnya. Cantik. Okay. Jadi senang dengan kuali ni Kak Zaidah. Dia Boleh rendah. masak lauk. Bila kita masak, selalu kan kukus kan tinggi, Bel. Ya. Kita tak boleh tahu nak buat kerja kalau dia tinggi. Macam ni kan dia rendah. Jadi senang kita nak keluarkan apa macam gini kan senang. Kita tak perlu angkat. Kalau tak kita kena angkat dia punya yang atas tu kalau kita guna apa? Yang Kukus yang bertingkat biasa tu ya. So yang ni agak mudah lah. There you go. Untuk nak personal masak dengan untuk rumah sangat-sangat sesuai. Sebab yang Kak Zaidah gunakan 500 gram pulut boleh ya dimasak. Okey Bel, nampak ni Bel. Kak Zaidah bagi dua agak-agak je lah. Tak payah timbang ya. Perempuan bahagi dua. Ya, kita agak-agak je. Kemudian kita akan ambil. Saya pakai ni je lah, senang. Apa ni? Kita perlu buat panas-panas ya puan, tak boleh buat sejuk. Nanti pulut kalau dah sejuk, dia akan keras. Susah nanti kita nak bentuk dia ya. So panas-panas juga. Panas-panas terus kita letak di dalam loyang. Tak boleh tunggu ni. Okey. Kemudian kita press. Saya press pakai sudik je lah. Kita perlu tekan dia hingga padat ya. Kalau ada penekan, pakai penekan. Saya pakai ini lebih senang ya sebab dia lebar. Kena tekan padat ya. Baru dia cantik. Kalau ada dua loyang lagi better. Tapi saya cari lagi satu. Tak tahu mana pergi. Saya jumpa satu saja loyang saya. Jadi saya terpaksa keluarkan dulu apa yang telah ditekan ni. Nampak ya. So kita akan keluarkan dia. Kemudian kita akan tekan yang lagi satu. Alright Kak Zaidah. Jadi ada yang bertanya, kena terus keluarkan? Kita nak bentukkan dia saja. Oh. Nampak tu? Dia jadi cantik dah. Wow. Kemudian yang ini sama juga. Kita akan letakkan daun pisang. Yang ini Kak Zaidah lebihkan sedikit supaya senang kita nak angkat. Yang ini tak payah ya. Saya hari ni yang sebenarnya Bel kekurangan daun pisang. Oh itu normal. Ya, kita kat rumah pula pun kadang-kadang macam tu. Kalau nak pergi pasar tu kan tak boleh. Jadi kedai-kedai kat sini daun pisang ni tak cantik ya. Okay, jadi Kak Zaidah memang alas dia daun pisang memang kita kena sapukan minyak Sapukan minyak supaya senang nak keluar. Pulut dia kalau kena minyak dia senang tanggal ya. Tepinya pun sapu minyak ya. Senang tanggal lah. Senang kita nak keluarkan daripada loyang nanti. Alright, ni dah siap satu. Kemudian yang baki ni tadi, kita akan masuk balik dalam ni. Kalau ada dua loyang, better ya. Kak Zaidah ada satu je. Kena buat panas-panas ya. Kalau sekiranya pulut puan-puan ni dah sejuk, panaskan sebentar. Sebab kalau dia sejuk, dia berketul ya. Dia kena panas pulut. Baru dia kanjinya tu keluar lah. Okey. Alright, kita akan tekan juga. Tekan balik. Bagi betul-betul padat padat. Kalau tak padat nanti dia kita nak potong susah Bel.
Okey, part tu. Ya. Alright. Jadi kita ada 2 keping. Ni keping yang pertama dengan daun pisang yang ada lebihan di tepi, dan yang ini kita letakkan ayam. Ayam ni terpulang ya. Kalau rasa macam banyak sangat, perempuan boleh kurangkan. Inti dia ni yang sebenarnya banyak cara nak buat dia ya. Bukan satu cara je ya. Banyak cara. Perempuan boleh pilih lah. Yang saya buat ni yang boleh lah, sedap lah juga. Ada yang letak daun, letak kerisik ya. Terpulang. Lain daerah, lain negeri di Indonesia lain ya. Jawa pun banyak daerah. Jadi mungkin tempat lainnya, mungkin cara dia berbeza, tak sama. Ya. Okey, Ben. Okey, kita dah letak yang ini. Kemudian sekejap ya. Minta tolong cuci ni boleh tak? Tak maaf ya, kamera bergegar-gegar. Okey, so hari ni siapa yang baru tune in bersama kita, menu kita hari ni adalah lemper. Sebutannya adalah lemper. Dia adalah kuih Jawa. Okey, berasaskan 2 hari ni berasaskan menu dari Indonesia ya Kak Zaida. Ya, Kak Zaida. Menarik. Terjumpa set of lauk kuih-kuih Melayu dia ya. Okey, so now kita nak masukkan ini dalam ni. Macam mana tu? Ni kita nak kena cekap lah. Kalau tak cekap pun, cubalah cekapkan. Cak panas. Okay, baik. Ya. Baik Kak Zaida. Saya nak terlangkupkan dia baru dia cantik. Tu. Nampak tak? Oh. Cantik Ben. Cantik. Okey, kita gunakan yang ini juga untuk kita tekan-tekankan dia. Dia orang very kreatif ya, Indonesian. Yeah. Very very kreatif. Mungkin dia senang nak dapat kot ya, dan daun pisang, acuan-acuan. Tekan ya, tekan hingga kita rasa dia padat. Okey. Alright. Cantik dah ni. Kita akan sebenarnya kita perlu sejukkan sebentar supaya kita senang nak terbalikkan dia. Sekarang ni dia masih panas. Daripada loyang Kita Kak Zana kena tunjuk juga yang ini. Ya, kita kena sebentar, sekejap je bagi dia kena angin, pulutnya akan keras ya. Alright. Sebab pulut ni dia memang nak set walaupun dia panas, dia hilang agak lama sedikit, tetapi dia nak terbentuk form tu cepat jugalah sebab dia ada kanji. Sebab dia ada kanji ya. So kuali tu memang khas untuk mengukus ke? Cantik pula, berkenan lah. Cuba sini Bel, tunjuk kualinya Bel. Okey, nah kuali dia macam ni je. Kuali dia ni kita boleh guna untuk masak, untuk menggoreng, untuk masak sebagainya lah. Kalau kita nak guna untuk kukus, kita letakkan aja ni. Macam ni. Ya, kan ringkas. Senang. Dia memang datang together with the pengukus ni. Kalau kita tak nak guna kukus tu, kita tak payah pakailah. Alright. Okay. So jadi Kak Zaida panaskan air untuk apa ni Kak Zaida? Kita nak kena kukus pula kejap lagi, Ben. Kita kena kukus lagi sekali. Yeah. Alright, untuk nak mengukus lagi sekali, jadi nak tahu periuk ni mana Kak Zaida dapat? Kak Zaida pun boleh sediakan untuk you all. You all boleh beli terus dengan Kak Zaida. Brand Buffalo ni ya. Brand Buffalo boleh tengok ya. Di belakang tu. Okey, brand Buffalo ni di talian 011 2162 6157. Sekarang okey. Harga sebenarnya adalah RM948. Okey, dan jika anda WhatsApp sekarang, waktu live anda boleh enjoy atau nikmati harga promosi
Daripada harga RM948, hanya perlu bayar RM798 sahaja. Anda jimat RM150. Banyak tu Kak Zaida, banyak. Terima kasih. Ya, memang kita Banyak dah bagi tu. offer untuk viewers kita yang tengok live kita. Ya. Yang setia menunggu daripada start hinggalah habis. Yang setia menunggu membebel, Kak Zaida membebel ya. Ramai juga kata banyak sangat cakap. But it's okay. Kan boring pula kalau tak bercakap ya. Okay, now sementara kita nak tunggu pulut ni agak set sekejap. Dia eloknya set dalam setengah jam macam tu baru dia senang nak potong. Tapi janganlah tunggu sampai dia keras betul, nanti susah pula nak potong. Ya. Alright. Now kita daun pisang hari ni Kak Zaida nak buat some design untuk nak bungkus dia. Kita ada 3 saiz yang kita perlu buat. Nampak tu. Daun pisang ni perlulah dilayu dulu. Biasalah daun pisang kat sini agak susah nak dapat yang cantik. Jadi Kak Zaida buatlah apa yang daun pisang yang ada. Okey, kita ada tiga cara potong dia. Satu ialah lebih kurang macam ni, satu tapak tangan. Agak-agak macam itulah ya, tapak tangan kita. Ya, yang ini untuk kita bungkus dia. Kemudian yang ini untuk kita buat design dia. Dia kena lebih kurang. Nanti perempuan tengok ya. Maksudnya bila perempuan potong sendiri nanti di rumah, perempuan akan ikut saiz potongan pulutnya. Ya. Sebab saya pakai acu 7x9, jadi saya akan potong 3. Mungkin perempuan guna 8x8, perempuan boleh potong 3 atau potong 4 ke, ya. Jadi terpulang. Saya akan potong daripada 7 dia ni, bukan daripada 9. Daripada 7 ni saya akan potong 3. Baru saya akan potong kecil-kecil macam ni, ya. So nanti perempuan tengok macam mana saya buat. Jadi ukuran panjang terpulang kepada saiz yang perempuan potong, ya. Ada juga setengah lemper dia potong 4 segi. Jadi ada juga so terpulang, ya. Okey, kita ada potong 3 dan kita perlu buat satu kecil ni untuk kita jadikan tali dia. Nak diikat nanti, ya. Alright. So ada 1, 2 dan 3 saiz. Saiz, ya. Alright. Daun pisang ni perlulah dilayu dulu ya. Dilayu tu maksudnya dibakar atas api dulu ya. Kalau dapat daun pisang muda dia cantik. Tapi saya yang kecil saya dapat yang muda, tapi yang besar ni saya dapat yang tua dan tak berapa cantik lah. Tapi tak apalah. Dah tak ada kan. Kalau di kampung mungkin dapat yang cantik-cantik ya daun pisang. Kalau di bandar ni susah nak dapat lah. Ya, okey kita dah boleh lah ni, Bel. Alright. Ya, so Kak Zaida akan terlangkupkan dia. Saya akan letakkan minyak sedikit pada pisau. Letakkan minyak pada pisau ya, supaya pisau kita tidak melekat. Alright. Okey, sekejap Bel. Alright. Kak Zaida letakkan daun pisang yang tadi tu, yang tadi yang dalam loyang lagi satu tu kan, supaya dia tidak melekat atas board ni nanti. Sebab kita akan potong dia nanti ni. Nampak tu? Cantik tak? Cantik. Nampak tu dia punya inti di bahagian tepi dia, layer dia. Kemas ya, sebab kita buat 2 lapis kemudian kita terlangkupkan. Kalau perempuan buat sekeping, letakkan dulu pulutnya, lepas tu taruh inti terus, lepas tu tumpuk lagi ke atas, dia kemungkinan dia tak jadi cantik macam ni. Dia tak jadi one layer pepat gini. Ni kan cantik, ya. You can see dia lebih sama banyak. Alright. Nak ikutkan you kena tunggu sebentar, tapi tak apalah, kita buat aja ya. Yang mana boleh, Kak Zaida akan sapu minyak di pisau. Kita akan potong 3. Kalau saiz ni kita potong 3.
pula ayam kokok macam kita masak kat kampung macam kita masak kat kampung Yelah nak dapat suasana kampung. Alright, so kita dah potong dia ya. Okey, dia agak panas lagi, jadi agak melekit-lekit sikit lah ya. So Kak Zara akan potong. Ada yang pakai plastik juga boleh, tapi pakai plastik macam susah ya. Saya lebih prefer tu pakai minyak setiap kali saya potong. So, lebih baiknya kita tunggu dia set sekejap. Yes. Ya, jadi dia tidaklah melekit sangat. Dia taklah lembut, Bel. Kalau dia lembut sangat, tapi jangan tunggu dia keras pula. Pulut dia cepat keras juga, Bel. Kalau potong susah pula. Just nice. Kena tahu waktu yang sesuai untuk kita waktu potong. yang sesuai. Perempuan buat dulu, nanti perempuan boleh agak ya. Belum bungkus lagi kan saya nak tengok macam ni dah sedap. Ni banyak kerja ya, tapi cantik. Cantik. Kalau masuk bertanding boleh menang. Ainun Taylor kata jadi sandwich pulut. Jadi sandwich pulut. Alright, Kak Zara akan tunjukkan kita membungkus dia. This is the best part. Ada juga yang berkenaan dengan pulut ni Kak Zara. Bau ayam tu. Okey. Now, kita perlu bungkus dulu untuk kita kukus dia. Kita perlu kukus sebab ada setengah-setengah buat tak payah kukus tau, Bel. Tetapi nampak tak dia tak kemas kalau kita tak kukus dia balik. Dia boleh separate. Nampak tu, Bel? Okey, kejap ya. Okey. Kalau you tak kukus, dia akan tanggal macam ni. Ya, sebab pulut tadi kan dia dah longkah. So kita memang kena kukus balik. Ya, so nak kukus balik. Kita perlu bungkus dia balik. Okey. Kemudian lipatkan di bahagian tepi. Buat macam kita bungkus hadiah tu. Kita cocokkan lidi. Ya. Macam kita bungkus hadiah, tak kisahlah macam mana pun. Sebab yang ini kita nak kukus dia. Kita belum bungkus lagi. Kita kukus dia dulu. So bagi dia melekat ke semuanya. Ya, nampak tu. Okey. Alright, kita buat lagi, Bel. Kalau perempuan tak kukus, dia akan tertanggal ni. Nak makan pun macam tak sedap. Ya, so kena kukus bagi pulut tu keluar dia punya kanji dia ya. So kita bungkus balik ini. Lipat tepi dia macam kita bungkus hadiah tu. Kemudian kita sematkan dengan lidi yang kita dah potong dua. Ni cocktail ya, full cocktail cocktail stick. Ataupun cokir gigi itulah. Yang selalu orang panggil tu lah. Yang selalu orang panggil tu lah cokir gigi. Cokir gigi. Aduh. Tak kisah ya, dia tak kemas sangat pun tak apa. Janji kita bungkus dia 4 persegi rectangle ni. Okey. Sudah dah agak besar sikit. Cut sikit. Alright. Kena kukus balik ya, kalau tak nanti dia tak lekat. Pisau yang Kak Zara guna ialah pisau buffalo. Tajam. Tajam sangat. Potong gitu je. Ya. Kita sematkan dia.
Sematkan supaya dia tak beralih. Dengan saya sekali tengah tengok Kak Zaidah bungkus ni. Okay, there you go. Okay, then. Alright. Mungkin ada juga yang baru tune in bersama kita Kak Zaidah yang tanyakan kuih apa ni? Cantik kan? Cantik. Kejap lagi kita bungkus lagi cantik. Sekejap lagi dia dah siap lagi cantik. Okey, kita akan lipat dia bahagian ujung ni macam kita bungkus hadiah. Lidinya ni, cocktail stick ni you potong 2. Patahkan 2. Okey. Kita buat sikit lagi ni, kita habiskan ni. Yang ini saya tak perlu tunjuk ya, sebab kita akan makan masa lama nanti untuk kita nak siapkan dia. Siapkan dia. Jadi kita habiskan barisan yang belakang sekali. Jadi untuk nak bungkus dia kena ketat ya Kak Zaidah? Yang ini ialah pasal dia kita dah padatkan dia, jadi kita dah tak risau bel. Pulut kan dia sejuk aja dia akan keras ya. So kita tak perlu risaulah. Yang ini hanya kita nak bungkus supaya kita kukus balik supaya pulutnya melekat dengan intinya tadi. Tujuan kita nak kukus dia. Okey, saya tunggu buat lagi 2. Saiz daun pisang dia kena tengok perempuan potong pulut tu. Ya, kena tengok saiz pulutnya ni. Ambil lidi ni kemudian cocok aja. Okey. Dia ada banyak cara buat ni ya. Ada juga yang buat bulat. Ya, yang buat bulat. Okey, so one more. Lepas ni kita akan tunjuk macam mana cara. Tajam tak tajam pisau buffalo tu? Ya, tajam sangat. Sedap buat kerja. Senang. Okey. Alright, so ada lagi ni tapi saya tak boleh tunjuk sampai habis lah, banyak ya, kita akan makan masa nanti. So now, kita akan kukus dia selama lebih kurang 7 hingga 10 minit ya. Nak bagi pulutnya masak ataupun lembut balik. So yang ini Kak Zaidah tak perlu tunjuk ya, so kita akan potong lagi ikut saiz yang perempuan nak ya. Okey, so ini minta tolong tutup plastik boleh? Gunakan cling wrap. Cling wrap. Kalau tidak nanti dia keras pulutnya ya. Alright. So now saya dah sediakan, ya Allah dah bercampur pula Ben. Macam mana Kak Zaidah? Oh no. No. Tak apa. Oh, syok sangat buat tu. Syok pasal pisau dia tajam Ben. Ya. Sedap memotong dia ya. Alright. So now okay. Ini yang saya dah siapkan. Ini yang saya dah siap kukus terlebih awal. Ya, yang macam ni lah. Ini ya. Ni Abel, yang macam ni ya. Kita kukus dia selama 10 minit supaya pulut dia melekat balik pada intinya. So ini yang saya dah kukus sebelum ni. Jadi saya tak payah tunggu lagi 10 minit yang ni lah. Alright, ini yang saya dah kukus. So now kita nak bungkus dia. Pembungkusan yang betul. Ada yang saya tak buat lah Abel. Apa tu? Yang mana Kak Zaidah tak buat? Kita kena buat 3 lah. 3. Oh no. 3 tu. Sekejap ya. Okay, kita buka dulu. Saya masih tak faham lagi apa tu. Yang 3 tu kita tengok dulu Kak Zaidah. Kukus dulu. Ni rupa dia. Ya, yang kita dah kukus tadi cantik sangat, dia jadi square, dia jadi rectangle macam ni ya. Wow. Alamak ai. Alright, saya tak tahu, mudah-mudahan sampai.
sampai tapi bolehlah. Okey. Perempuan kena bungkus dia macam ni ya. Cari satu yang macam ni. Kemudian dilipatkan dia macam ni. Kalau boleh biar sampailah, tapi saya bolehlah ni. Ya, saya terlupa tadi nak buat. Okey, lipat ni. Kemudian ambil yang panjang ni. Kemudian dilipat macam ni. Daun pisang tak cantik ya. Nampak tu? Nampak tak? Okey, Kak Zada letak dekat satu kawasan saja. Okey. Okey. Ha. Ya. Kemudian ambil daun pisang yang halus ni, yang ni. Di bahagian tengah dia. Kemudian kita sematkan dengan lidi. Wow. Oh, ni daun pisang dia terkoyak. Saya tak dapat daun pisang lawa ya. Kalau daun pisang yang lawa, dia jadi lawa ya. Macam satu tempat je kat sana. Ha, macam tu. Yes. Macam hadiah Kak Zaida. Ha. Look at that. Kemas ya bungkusan dia. Kita pastikan pulut kita kemas cantik. There you go. Alright, kita buat lagi. Okay. Cantik Kak Zaida kalau Cantik kita buat kan? kita buat apa hantaran. Cantik. Hantaran yang kita susun klasik. Kan. Yes. Wow. Cantiknya, look at that. Alright, kita buat lagi. Ini yang saya dah kukus 10 minit ya. Saya keluarkan, sejukkan dulu. Lepas tu baru kita boleh buat bungkusan dia macam ni. Okay, bear with us ya. Kamera akan ke sana kemari untuk nak tunjukkan cara-cara. Okay, Kak Zaida kalau boleh letak dekat satu kawasan boleh Kak Zaida? Okay. Okay. Alright. Okay. Wow, cantik Kak Zaida. Cantik kan? You. Mana ada orang buat cantik macam ni? Ini boleh charge mahal kalau nak jual. Tapi lawa kan. Dia orang very creative. Indonesian dia orang very creative ya. Kita pun tak terjangkau akal kita boleh buat cantik macam ni dengan pulut saja. Yeah. Hanya pulut semata ni Tak adalah benda lain sangat dalam dia. Ya. Ni kalau orang yang kerja tangan dia berteliti, dia lagi cantik daripada Kak Zaida buat ni. Nampak tak? So bila yang the last one ni, yang lembut ni, kita buat dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Kalau daun pisangnya panjang, banyaklah dia punya rebin ni. Okey, kita ambil yang halus ni yang kita buat tali. Dan kita semat. Ada setengah-setengah tu Kak Zaida tengok dia taruh tape ya, tengah tape atas nama company dia. Perusahaan dia. Wow. Kan? Lemak terkeluar pula. Cantik Kak Zaida. Cantik kan? So nice. Okay, kita buat lagi bagi orang tengok macam mana kita buat ya. Okay, so Alright. ni saya letakkan kamera di satu tempat. Jadi you all boleh fokus lagi sekali dan tengok macam mana Kak Zaida bungkuskan lemper kita hari ni.
Menarik kan? Saya rasa mulut saya dah kering dah, Kak Zaidah ternganga tengok Kak Zaidah bungkus. Kan. Kalau boleh dia nak cantik, dia kena the size of the daun ni mesti nak kena sama. Kadang-kadang kita potong ada terbesar, ada terkecil ya, tak semestinya sama. So what we do is lepas kita nak letak dia tu, kita must make sure dia tak ada terlebih. Kalau terlebih ni kita potong lah. Ya macam ada terlebih sikit ni, so Kak Zaidah akan potong dia. Alright. Dia cantik kalau dia ngam-ngam gitu, baru dia nampak kemas kerja kita. Okay, so kita akan bungkus dia bagi dia nampak kemas. Daun pisang dia tak lawa lah yang ni. Tua sedikit. Tua sikit daunnya. Tak cantik. Ya. So kita akan ikat di bahagian sini. Kalau yang tak berapa nak rajin tu memang kirim salam lah. Tak buat lah ya. Saya lah tu. Tapi cantik. You nak do something. Kalau something different lah ya. Something yang you nak kena buat. Kalau you pergi Jakarta, you pergi Bandung, you akan nampak tau kuih yang macam ni. Ya, they were very creative. Suka kadang-kadang kita tengok. Macam Galip kita tengok macam mana dia buat dia. Alright. Okay, so saya tunjuk lagi. Mungkin ada yang baru masuk, yang tak tahu macam mana kita buat. Okay. Kita ikut saiz pulut kita ya. Okay, yang ni dah masak lah Bel. Tak usah lama sangat. Tu rupa dia. Okay, dah masak Bel yang ni. Nampak tu. Okay, tak perlu lama lah, dalam 10 minit aja. Dan kita biarkan dia sejuk supaya senang kita nak handle macam ni lah. Okay. Alright, so kita buka ni. Tengok bila kita steam dia, dia dah tak tanggal ya, Bel. Tadi kan dia terkopik. Tadi sebelum saya tunjukkan dia terkopik. Yang ni dah tak terkopik. Nampak tu, bila kita dah steam dia dah melekat betul. Sebab tu kita perlu steam dia. Okay. So kita ambil yang panjang pula. Kena pilih jugalah daun pisang tak cantik ya. Alright. Kalau untuk yang nak bungkus penghabisan ni, perlulah daun pisangnya panjang. Ya, supaya nanti kita boleh buat design on top. Okay. Ada yang bertanya, Bel? Rasanya semua fokus je saya ni sementara Kak Zaidah buat ni. Saya dapat baca ni, Ina Haji Ahmad kata, ha, saya lah tu yang tak rajin nak buat macam ni, sanggup beli. Tapi tak apa. Tak rajin pun nanti satu masa rajin, buat je lah. Ini kalau buat hantaran cantik ya. Tu yang ada kata cantiknya nak makan sayang. Sayang, memang sayang nak makan ni. Nuridah Mansur kata kuih ni benar-benar perlukan kesabaran, ketekunan dan ketabahan untuk membuatnya. Ya, perlu tabah. #tabah. Tabah dan perlu orang yang cerewet yang suka buat benda-benda macam ni. Yang kerjanya kemas, kerja tangannya kemas. So kita buat sikit lagi ya. Alright.
Mungkin ada yang tak tengok lagi macam mana Kak Zaidah buat ni. Alright, so kita perlukan satu yang alright. Itulah bungkusan hadiah kita dengan lemper. Lemper kita hari ni. Okey, kita buka yang ni. Okey, tengok ya. Buka. Nice Kak Zaidah. Dan kita nampak tu. Can you see dalam dia? Ya. Yeah. Cantik kan? Yes. Ni setelah kita kukus dia jadi cantik. Kak Zaidah tengah memilih daun yang lawa ni. Ya, susah betul nak dapat daun lawa kat sini. Okey. So, kita akan balut dia. Kemas-kemas ya. Kalau dapat jangan ada yang macam tu. Kemudian kita taruhkan satu lembar ni untuk kita jadikan dia macam tali pengikat dia lah. Okey. Okey. Kemudian kita sematkan dia dengan lidi. Tada! Fancy sangat lemper Kak Zaidah hari ni. Tunjuk sikit lagi. Alright. Okay, sementara Kak Zaidah buat yang terakhir ni, saya bacakan boleh komen. bacakan Saya memang komen. suka buat benda-benda yang cerewet macam ni. Kan? Okay, so lupa jadi dah dah orang yang suka. ya. Jadi anda dah boleh buat dah. Kan kalau buat hantaran memang cantik sangat. Sebab kalau hantaran ialah kita nak yang berhias. Betul tak Kak Nuda? Kak Nuda. Mana pula datang? Kak Zaidah. Okay, alright. Jadi kalau kita nak buat hantaran, haruslah dengan keadaan yang fancy. Sebab apa patutlah Semua kalau nak kita tengok. Hantaran tu kan dia jadi macam semua orang nak tengok hantaran. Jadi mestilah kita nak kasih benda yang orang tengok tu macam wah cantiknya. Something like that. Betul. Ya. Okay. Dia ada banyak cara pembungkusan dia, Bel. Bukan satu je, banyak ya. Dia ada banyak. Kalau you pergi Jakarta, you akan nampak macam-macam jenis lemper ya. Dia ada macam-macam cara dia membungkus. Ada je cara dia cantik. Ni salah satulah. Salah satu dia orang punya kerja tangan ya. Saleha Abdul Halim kata, Kak Zaidah lah tu orang yang kreatif, tabah, teliti buat kerja tangan macam ni. Saya ni entah bila nak kreatif, geram tengok hasilnya cantik. Tang buat pulut tu lepas rasanya. Tang nak bungkus jadi hadiah tu kok jadi lain. Tak kisahlah, ikutlah ikut mana yang you rasa you boleh buat. Aduh, Look at that, sama lah isn't it gitu. beautiful? Nampak It cantik is. sangat. Cantik. Dekat lagi Kak Zaidah. Kak Zaidah lekatkan lagi. Dekatkan lagi. Cantik sangat. Beautiful. Cantik. Siapa sangka kat dalam pulut aja kan? Ya, Nampak betul. Dia orang very kreatif ya. So kita boleh belajar daripada dia orang punya ketelitian bila penyediaan kuih-kuih macam ni ya. Sangat-sangat teliti. Kita kena belajar tu yang sebenarnya daripada ketelitian dia orang tu. Ya, betul. Dan kita boleh terapkan benda-benda ni pada anak-anak anak cucu cicit kita. Betul. Kan? Apa lagi yang kita nak tinggalkan Kak Zaidah? Kan. Tinggal harta habis ya. Jadi ilmu tu ni. berpanjangan. Look at that, cantik sangat. And then you can see ada pula apa tu inti di bahagian dalamnya. Saya ni duk belik-belik daun pisang saya.
Ya, okey. So kita akan bungkus pula dia macam ni. Okey, sekejap lagi kita dah boleh stop lah dah kat tempat. Ni Kak Zara tunjuk, mungkin ada yang nak tengok lagi macam mana kita buat. Kalau dia terkeluar-terkeluar, perempuan potong ya. Dia tak cantik kalau pasal kita dah buat dia lawa, so kita kena siapkan dia macam tu. Koyak ya. Pulut apa ni? Okey, pulut ni nama dia bila dah siap namanya adalah lemper. Lemper ayam ya. Lemper ayam. Kan dah cantik, nak makan pun sayang. Macam mana? Macam mana? Makan je lah. Kalau dia atas meja. Ni pun boleh jadi kepala meja Kak Zaida. Tak habis kepala meja ya. You. Okay, so yang ni kita lipatkan macam ni, kemudian kita bolak balik dia. Kita ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lagi banyak dia punya lipatan, lagi banyaklah dia punya ribbon ya. Bow lah orang kata. Bow. Bow. Okay, so kita akan ambil satu lembar ni. Kemaskan dan cucuk je dengan lidi koktail ni yang dah dipotong dua. Jangan pakai stapler pula. Siap. Okey, lawa ni ya. Okey. Ada yang nak tengok lagi ke ataupun rasanya kita dah boleh tunjuk kita punya hasil buat. Okay, tepi dia kemas sangat ya. Nampak tu tepinya macam ni. Depannya macam ni. Belakangnya macam ni. Dah siap dah. Alhamdulillah. Kak Zada tak payah habiskan lah sebab sama je. Siap dah lemper ayam untuk hari ni. Okay. Masuk pula bekas cantik macam ni. Masya Allah Kak Zada. Yalah, ni bekas-bekas dia ya. Ini daripada Bali ya. Cantik hantaran kalau buat ni. Fauzia AJ Rahim kata, anak cicit beli online. Buat tak? Beli online tak, je. Beli online. Tapi yang nak beli tu pun nak kena dia tukang buat. Siapa jadi kan? siapa yang buat tu yang untuk orang yang boleh beli online tu? Buat buah tangan untuk mak mentua senyum lebar dia. Kan nak dia pun tak nak makan ni. Nak mengambat hati mak mentua anda. Silakanlah. Sebab ni memang hadiahnya, setiap hadiah ada yang sedap kat dalam ni. Ya. Sekejap ni dah terkeluar. Lemper ayam. So kat dia dah repair sekejap ni dah terkeluar. Nur Jahan, boleh bisnes ni. Boleh sangat silakan ya. Boleh gunakan resepi Kak Zaida. Cubalah di rumah. Mana tahu kita boleh buat apa pendapatan sampingan. Kan? Kita kongsi-kongsi rezeki. Kalau yang mana ada restoran ya, boleh buat ni ya. Boleh buat untuk minum petang. Cantik sangat ni. Cantik. For sure orang akan cuba nak rasa kuih apa ni agaknya. Contohnya macam selalunya kalau macam dekat hidangan selalunya kan Kak Zaida birthday birthday, anniversary. Betul. Ada high tea di rumah ya. Betul. High tea nantilah bila dah habis PKP. Siap dah. Look at that, beautiful. Saya memang sehari-hari nak menunjuk buat kuih ni ya. Tapi tak ada kesempatan. Hari ni gagahkan hati, gagahkan diri nak tunjuk cara membuat lemper ni ya. Lemper ayam. So good Kak Zaida. Great. Thank you so much Kak Zaida. Yes, Alhamdulillah selesai dah. Yes, Tengok lagi sekali, kita zoom in lagi sekali. Selesai dah menu lemper ayam kita untuk hari ni. Wow. Okey, so jadi anda nak buat jualan silakan. Boleh buat jualan, nak ambil order ya untuk jualan, silakan. Kak Zaida memang itulah tujuan saya buat live supaya waktu PKP macam ni, lockdown macam ni, dapat menambah pendapatan ya. Hasil-hasil daripada dekat rumah tak ada apa buat tu, sometimes yang duduk tu you buatlah macam ni orang tak buat, kita buat. There you go. Orang malas, kita kena rajin lah to get result yang macam ni. Beautiful. Okay, puas rasa Kak Zaida dapat ajar.
lemper yang comel ni ya. Nampak tu. Cantik sangat. Nampak kan? Beautiful ya. Ni di tengah ni perempuan boleh letak ribbon ke whatever lah, tetapi jangan pakai stapler ya. Kalau boleh pada makanan kita jangan kita letakkan stapler kalau boleh lah ya. Sebab nanti akan ada yang bertanya, yelah stapler tu kan kecil, bila boleh termakan, tergigit ya. So seeloknya pakai lidi, dan lidinya yang boleh kita gini. Ke sini sikit. Okay. Alright. So seeloknya pakai lidi lah ya. Okay. Siap dah hasil lemper ayam kita. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zada tengah hari ni. Ni boleh cuba ya, boleh cuba berniaga, boleh cuba buat special order lah. Ya. Dan harganya jangan tanya Kak Zada berapa, you all kira sendiri berapa. Tapi tak mahal sangat ni. Yang mahal ni daun pisang je. Daun pisang lagi mahal pada pulut. Ya. Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan resepi dan menu yang lain. Stay safe, stay at home, kita jaga kita, dan harap perempuan bersangka baik aja ya. Okay. So assalamualaikum, bye.